Hai, selamat petang. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan menemu bual sedarun-darun untuk memberi maksud dan cara sebutan perkataan-perkataan Iban yang kita orang dapat lah. Jadi kita orang akan mulakan lah. Okay. Okey, untuk perkataan yang pertama, dia disebut sebagai hidup yang bermaksud kehidupan ataupun hidup. Untuk perkataan yang kedua, diperbasahkan yang bermaksud dihormati. Ia disebut dengan cara sebutan diperbasahkan. Untuk perkataan yang ketiga, iaitu nempara, disebut dengan sebutan nempara yang bermaksud meletakkan sesuatu objek sembarangan. Seterusnya, untuk perkataan pendiau disebut dengan sebutan pendiau yang bermaksud kehidupan ataupun keadaan hidup seseorang. Perkataan yang kelima, bisik, disebut dengan perkataan dengan cara bisik yang bermaksud ada. Untuk perkataan yang seterusnya iaitu laban, sebab yang dalam bahasa Melayu, yang maksud sebab dalam bahasa Melayu. Perkataan yang seterusnya adalah bangsa, disebut dengan sebutan bangsa. Perkataan yang seterusnya ialah raban, disebut dengan sebutan raban yang bermaksud kelompok ataupun sebuah kumpulan. Seterusnya perkataan tahukah yang bermaksud atau dengan sebutan tahukah. Seterusnya kitai yang bermaksud kita dalam bahasa Melayu. Sebutan dia kitai. Seterusnya perkataan enseput yang bermaksud bernafas dalam bahasa Melayu. Dia disebut dengan sebutan enseput. Untuk perkataan yang seterusnya tegalan, saya tak kurang pasti maksud dia, tapi yang saya tahu suatu tempat yang telah ditebas lepas tu terus dibakar untuk dijadikan kebun. Selalunya disebut tegalan dalam bahasa Iban. Sebutannya adalah tegalan. Kata yang seterusnya ialah keterubah. Keterubah dia bermaksud pertama-tama. Sebutan dia adalah keterubah. Bukan keterubah. Keterubah dalam Iban. Perkataan yang seterusnya adalah datai. Sebut dengan sebutan datai yang bermaksud datang ataupun ketibaan. Seterusnya sekedak. Sekedak ni bermaksud segelintir dalam bahasa Melayu. Dengan sebutan, cara sebutannya adalah sekedak. Seterusnya perkataan endang. Sebutannya adalah endang yang bermaksud memang. Seterusnya perkataan uko, sama maksud dengan bahasa Melayu, uko. Kalau dalam Iban sebutan ukur dalam Iban. Perkataan yang seterusnya biak yang bermaksud muda. Sebutannya adalah biak. Perkataan yang seterusnya adalah kebuah. Sebutannya adalah kebuah yang bermaksud sebab. Perkataan yang seterusnya adalah sakai yang bermaksud jakun dalam bahasa Melayu. Sakai bermaksud bermaksud jakun tadi lah. Dia disebut dengan dengan sebutan sakai. Perkataan yang seterusnya adalah manua yang bermaksud ayam. Sebutannya ialah manua. Perkataan yang seterusnya ialah gembal yang bermaksud berlapis. Sebutannya adalah gembal. Perkataan yang seterusnya adalah mageng. Dia disebut dengan sebutan mageng yang maksud semua. Perkataan gawak. Gawak dia maksudnya kerja. Sebutannya adalah gawak. Perkataan yang ke-25 sebutannya ialah agi. Maksudnya lagi. Untuk perkataan yang seterusnya saya kurang pasti dalam bahasa Melayu, tapi dia disebut dengan sebutan lalau yang
yang bermaksud pemegang tangga. Masa kita naik tangga tu, dia ada pemegang tepi dia. Tu disebut lalau dalam bahasa Iban. Dia ada dua maksud juga. Lalau ni dia bermaksud dari segi unsur semantiknya dia boleh jadi apa tu? Lupa. Sekejap ah. Macam landasan lalau. Contoh jakuk lalau. Jakuk tangkan. Jakuk lalau tu maksud dia macam mana orang cakap apa? Biada. Okey. Tu kurang pasti. Biada. Terus seterusnya adalah meleh. Meleh dalam bahasa Melayu dia perbuatan membelah. Okey. Sebutannya adalah meleh. Seterusnya ialah ngakal. Ngakal ni bermaksud menipu. Sebutannya adalah ngakal. Perkataan yang seterusnya yang ke-29 ialah laban. Yang bermaksud sebab. Sebutannya adalah laban. Perkataan yang seterusnya yang ke-30 beleman bermaksud cerewet dalam bahasa Melayu. Sebutannya adalah beleman. Untuk perkataan yang seterusnya saya kurang pasti maksudnya dalam bahasa Melayu, tetapi sebutannya ialah penekul. Untuk perkataan yang ke-32 megak. Sebutannya adalah megak, yang bermaksud juga dalam bahasa Melayu. Seterusnya temuai, bermaksud tetamu. Sebutannya adalah temuai. Seterusnya pemacam. Pemacam ni dia bermaksud bervariasi. Sebutannya adalah bermacam. Seterusnya bukan dah kat magang tadi. Okey. Seterusnya ialah nempara. Nempara maksud dia membiarkan suatu objek sembarangan. Sebutannya adalah nempara. Untuk perkataan yang seterusnya ialah nadai. Maksud tiada. Sebutannya adalah nadai. Perkataan yang ke-38 iaitu mentas. Yang maksud baik. Sebutannya adalah mentas. Seterusnya angan. Angan ni dia sama maksud dengan bahasa Melayu, angan, berangan-angan. Ada juga maksud lain iaitu dalam bahasa Iban dia sebut sebagai julu hati. Jadi sebutannya adalah angan. Seterusnya perkataan nunggak. Nunggak ni bermaksud bersemuka. Untuk sebutannya dia disebut dengan sebutan nunggak. Nunggak. Seterusnya perkataan endak. Endak bermaksud tidak. Jadi sebutannya adalah endak. Seterusnya perkataan Iban yang seterusnya ialah tusun. Tusun bermaksud susun. Sebutannya adalah tusun. Seterusnya perkataan ke-43 nyebut. Sebutannya adalah nyebut. Nyebut bermaksud menyebut. Okey, yang ke-48 ditageng. Bermaksud dilarang dalam bahasa Melayu. Sebutannya adalah ditageng. Perkataan yang ke-49 ngayankah. Ngayankah bermaksud menunjukkan. Sebutannya adalah ngayankah. Yang terakhir untuk perkataan yang bahasa Iban yang ditanya ialah engkira. Engkira ni boleh maksud dia mengira ataupun kira. Sebutannya adalah engkira. Sekian daripada saya. Okey. Okey, jadi itu sajalah perkataan yang kita orang cari. Jadi untuk pengetahuan doktor yang kita orang sedang cari dan kita orang paparkan di sini untuk dibaca oleh saudara Lauren lah. Jadi itu sajalah perkataan yang kita orang jumpa dan mengucapkan terima kasihlah kepada saudara Lauren kerana sudi untuk kita membuat. Itu sajalah. Terima kasih.